Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kami akan menjalankan sesi temu tuka bersama seorang guru tadika bagi mendapatkan pandangan beliau tentang guru prasekolah yang profesional dan berkualiti. Assalamualaikum cikgu. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dalam sesi temu bual ini. Apa khabar cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Saya juga berbesar hati dan merasa terharu kerana telah dipilih dalam sesi temu bual. Saya khabar baik, alhamdulillah. Ya, syukurlah. Seperti yang cikgu maklum sebelum ini, kami dalam menyiapkan tugasan untuk kursus profesionalism dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, sebelum kita meneruskan lagi temu bual ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Normawati binti Abbas serta dua orang rakan saya iaitu Asliza binti Harun dan Siti Rohaliza binti Samin. Kami merupakan pelajar jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi semester 3 di IPGKM Melaka. Ya, saya sudah sedia maklum melalui surat jemputan yang kamu berikan tempoh hari. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi serba sedikit pengalaman saya sebagai guru tadika. Sebagai pembuka kata sesi temu bual kita, boleh tak cikgu perkenalkan diri serta latar belakang cikgu? Sudah tentu boleh. Terima kasih. Saudari Normawati, nama saya Qaulawiyah binti Jurimi, berumur 53 tahun dan mempunyai 3 orang anak perempuan. Okey cikgu, saya Siti Rohaliza. Kami nak tahu bagaimana pula dengan latar belakang pendidikan cikgu bermula daripada sekolah rendah hingga kini. Latar belakang pendidikan saya bermula di Sekolah Rendah Kebangsaan Kuala Selangor. Selepas itu saya meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah iaitu Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Selepas habis SPM, saya melanjutkan pelajaran di ITM Dumon, Terengganu dalam jurusan perhotelan pada tahun 1992. Alhamdulillah, Allah telah aturkan rezeki saya. Selepas tamat pengajian, saya mendapat pekerjaan sebagai guru tadika. Walaupun berlainan bidang dengan apa yang saya pelajari sebelum ini, saya tetap bersyukur tambahan saya memang sukakan kanak-kanak. Selepas itu, saya menyambung pelajaran di Institut Kampus Perempuan Melayu Melaka dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, sama seperti bidang kamu sekarang ini. Tujuanlah untuk memantapkan lagi pengetahuan saya dalam bidang ini. Oh, sama dengan tempat belajar dengan kami. Cikgu, bagaimana cikgu boleh mencubakan diri dalam bidang perguruan dan sudah berapa lama pengalaman cikgu? Assalamualaikum cikgu, saya Asliza, sama tempat belajar dengan kami. Saya mula berkhidmat sebagai guru tadika pada tahun 2005. Sehingga kini saya telah berpengalaman mengajar selama 15 tahun. Setelah tamat pengajian, saya ditempatkan di Tadika Perpaduan Air Kuning Port Dickson. Selepas itu, saya bertukar ke Tadika Perpaduan Desa Bidi, masih di daerah yang sama sehingga sekarang. Cikgu, sepanjang cikgu bergelar cikgu tadika, boleh cikgu kongsikan sedikit kejayaan cikgu? Dalam tempoh perkhidmatan saya pernah mendapat anugerah guru Padiperdedikasi pada tahun 2008 di peringkat daerah. Manakala anugerah guru contoh pada tahun 2017
Manakala guru contoh pada tahun 2017. Selain itu, saya pernah dipilih sebagai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Anugerah guru cemerlang di peringkat ke-9 pada tahun lepas. Tahniah cikgu dari kami. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat hasil didikan dan tunjuk ajar dari pesyarah-pesyarah yang berpengalaman dan berkaliber semasa belajar suatu masa dahulu. Ilmu yang saya dapat saya curahkan untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi insan yang cemerlang. Bidang pendidikan awal kanak-kanak ini memang menyeronokkan dan ada kalanya auranya sendiri buat diri saya. Paling indah dan paling seronok bila tengok anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik dan berjaya dalam apa juga bidang mereka. Dah besar remaja anak-anak didik saya sekarang ini. Terima kasih cikgu. Cikgu, ada tak cabaran yang cikgu lalui untuk mengawal kelas? Boleh tak cikgu kongsikan dengan kami jika ada? Ya, sudah tentulah ada. Pernah satu hari itu saya sakit tekak sampai tak mampu nak bercakap banyak. Jadi saya menggunakan pergerakan fizikal. Contohnya ekspresi muka saya dan pergerakan anggota badan saya. Jika saya nak minta murid duduk dan diam, saya letakkan jari di mulut sambil bergerak mengelilingi murid dalam kelas. Saya juga tunjuk kerusi pada murid. Maka secara tidak langsung murid faham apa kehendak guru dan melaksanakannya seperti yang diminta guru. Wah, boleh jadi tips untuk kami kawal kelas nanti ni. Bagaimana pula dengan realiti kini bila guru diberikan bebanan kerja yang banyak? Adakah cikgu juga kena tempias isu ini? Apa pula cara cikgu untuk mengatasinya? Sebagaimana yang saya lalui ini memang bebanan guru yang sememangnya menuntut kesabaran serta pengurusan masa yang sistematik. Kita juga bukan sahaja bekerja, malah di masa yang sama perlu menguruskan keluarga. Tugas dan tanggungjawab guru kini bukan seperti guru zaman dahulu yang dihormati atas kreativiti sebagai guru yang tegas dalam menyampaikan pengajaran serta cukup disegani atas kedudukannya umpama gedung ilmu. Jika dilihat pada hari ini, semakin banyak pihak yang mungkin menjual bibir apabila guru kadang-kala berkongsi mengenai bebanan yang mereka hadapi. Tidak kurang juga yang mengatakan guru ketika ini manja dan banyak songeh, serta pelbagai kritikan lagi dilemparkan kepada guru. Contoh yang terkini dan menjadi isu viral apabila guru dituduh makan gaji buta kerana persekolahan ditutup akibat COVID-19 dan guru memberi murid kerja pembelajaran di rumah yang menyebabkan bapa perlu mengajar seperti sendiri anak mereka. Mengajar anak mereka di rumah menyebabkan Cikgu, adakah kemahiran juga boleh dikatakan cabaran bagi seseorang? Apakah pendapat cikgu? Betul tu. Isu kemahiran juga sering menjadi masalah utama sebagai guru. Hakikatnya, yang perlu diakui ialah pengetahuan dan kemahiran yang kita peroleh semasa di institut perguruan. Itu adalah kemahiran yang asas, sebab bila kita berada dalam situasi sebenar seorang guru, baru kita sedar yang kita banyak kekurangan dan kemahiran. Lebih-lebih lagi dalam menangani arus pendidikan berteras teknologi yang menjadi trend semasa. Cikgu, bagaimana pula cikgu berhadapan dengan ibu bapa? Adakah terdapat isu atau cabaran dengan mereka?
sudah tentu ada. Saya rasa semua yang bergelar guru pasti pernah mengalami saat gentar ini. Contohnya ibu bapa atau penjaga murid yang berbagai ragam dan perangai. Ada ibu bapa yang terlalu memanjakan anak mereka ditatang sebagai minyak yang penuh. Yang penuh sehingga kita sebagai guru tidak boleh bertegas atau meninggikan suara kepada anak-anak mereka. Sekiranya berlaku sebegitu, guru tersebut akan disoal atau lebih teruk lagi disaman. Adapun ibu bapa yang langsung tidak mengindahkan anak mereka, pencapaian dalam akhlak, ujian dan sikap mereka tidak diambil peduli. Bahkan ada juga ibu bapa yang terlalu berpendidikan tinggi sehingga sering membincangkan soal akta dan tindakan mahkamah kepada guru. Cikgu, bagaimana pula dengan pengaruh media massa? Adakah cikgu rasa ia merupakan cabaran? Pada pendapat saya, media massa ini ada baik dan buruknya. Ada beberapa kajian yang membuktikan bahawa media massa banyak mempengaruhi generasi ini. Setiap apa yang dipaparkan di media, khususnya elektronik, murid cenderung untuk mengikutinya. Sekiranya apa yang diikuti perkara positif tidak menjadi masalah, tetapi sekiranya negatif, itulah yang menjadi masalah kepada guru untuk mendidik mereka dengan nilai murni dan kehidupan seharian. Begitu juga dengan pengaruh seperti komik dan majalah yang menghidangkan cerita berbau lucah dan khurafat. Jika tidak dibendung, sukarlah untuk guru membentuk generasi berakhlak dan berbudi pekerti. Adakah prasarana sekolah menurut pendapat cikgu merupakan isu? Ya betul, prasarana memang menjadi isu utama kerana kekurangan kemudahan. Contohnya bekalan elektrik, air, tiada liputan komunikasi, kemudahan komputer, kemudahan mendapatkan alat bantu mengajar dan sebagainya. Keadaan fizikal sekolah contohnya yang daif dan uzur, terutama di kawasan pedalaman, merupakan masalah yang harus guru hadapi. Sebab itulah guru harus sentiasa bersedia untuk menghadapi berbagai situasi cabaran bagi mengelakkan tekanan, kerana ia akan menjejaskan prestasi sebagai pendidik bangsa. Apa pendapat cikgu dengan guru yang kurang berpengetahuan? Adakah terdapat solusi yang bersesuaian bagi mengatasi isu tersebut? Sudah tentulah ia merupakan cabaran lebih-lebih lagi dengan perkembangan pendidikan yang sentiasa melalui arus perubahan. Pengetahuan guru perlu ditambah bagi memastikan guru tidak ketinggalan oleh arus kemajuan. Contohnya, sukatan pelajaran ini kini berbeza dengan dahulu. Oleh itu, guru seharusnya tidak berasa cukup dengan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada. Malahan, guru sentiasa berusaha mencari tahu dan mengambil peluang menuntut ilmu. Berdasarkan pengalaman cikgu, boleh cikgu kongsikan tips bagaimana hendak menjadi pendidik prasekolah yang cemerlang? Cemerlang seorang guru itu, menurut pendapat saya, asasnya adalah sikap seorang cikgu. Contohnya, kalau sikapnya positif, maka positiflah kerjanya. Komitmen dan dedikasi seorang guru datangnya daripada dalaman cikgu itu sendiri, iaitu dorongan dalam diri seperti patah melaju ada mengatakan tepuk dada tanda selera. Macam saya sendiri, saya bertanya pada diri saya, adakah saya dah buat apa yang terbaik pada anak didik saya? Jika tidak, maknanya saya perlu berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memastikan pendidikan anak didik yang saya ajar tercapai dan tidak terabai. Itu tanggungjawab saya sebagai seorang pendidik secara rela hati dan bukan memaksa diri. Kita perlu tahu peranan diri kita sebagai seorang guru. Nilai kepuasan diri dan komitmen sebagai seorang guru adalah sangat penting. Kita
kita andaikan saja seorang anak murid adalah ibarat selai kain putih yang perlu kita corakkan. Cikgu, apakah harapan dan nasihat cikgu kepada bakal guru seperti kami ini? Nak jadi cikgu, niat kena betul. Keutamaan perlu diberi kepada murid, bukan diri sendiri. Bukan berapa gaji yang kita dapat. Sekiranya kita tidak ikhlas, kita akan beremosi dan mengajar sambil lewa. You akan stress dan trust. So you have to learn how to love the job as a teacher. Cakap tentang stres, semua kerja memang ada stres. Jadi kita sebagai guru, anggaplah anak murid kita seperti anak sendiri. Secara tidak langsung, anak murid kita akan mendapat faedah dan manfaat dari usaha kita. Sebab tu kita kena ikhlas. Jangan harapkan balasan macam dalam agama. Balasannya di atas nanti, iaitu di akhirat. Memanglah banyak cabaran yang kita kena hadapi, tapi percayalah, tapahkan hati, jangan putus asa kerana kamu akan menghadapi bukan sahaja murid, tetapi ibu bapa, rakan sekerja dan juga masyarakat. Nasihat saya, bersedia dari sekarang dari segi mental dan fizikal. Berdasarkan kepada pengalaman cikgu, apakah harapan cikgu kepada guru-guru di luar sana untuk menjadi guru yang berkualiti? Harapan saya menjadi guru haruslah ada sifat-sifat dedikasi dan motivasi, mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang tugasnya. Hasil daripada himpunan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan. Saya juga berpegang kuat kepada kepercayaan bahawa tanggungjawab utama seorang guru adalah untuk membentuk modal insan yang seimbang, sempurna, berpersonaliti, unggul, berfikiran dan berbudaya kelas pertama. Itu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotis yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. Sebagai seorang guru cemerlang, saya ingin memastikan bahawa saya sentiasa melaksanakan amanah yang diberi, penuh dedikasi, bertunjukkan integriti dan berlandaskan etika perkhidmatan ke arah mewujudkan modal insan yang unggul. Budaya kerja saya mesti dapat diteladani oleh rakan kerja dan juga para pelajar. Alhamdulillah, jelas cikgu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada cikgu kerana telah sudi berkongsi pelbagai maklumat yang berkaitan dengan profesion perguruan. Oh, rupanya tidak mudah untuk memikul dan menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru yang berwibawa. Nasihat yang cikgu berikan memang amat membantu kami dalam membuat persediaan menghadapi cabaran sebagai seorang guru. Alhamdulillah, sama-samalah kita. Semoga segala apa yang saya kongsikan ini akan dapat memberi sedikit bimbingan kepada cikgu-cikgu sekalian untuk mendidik anak bangsa bagi kemenjadian yang holistik bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara. Betul tu kawan-kawan, memang tidak salah kita memilih cikgu Kolawias untuk ditemu bual berkaitan dengan profesion perguruan. Memang banyak ilmu dan nasihat serta panduan yang kami dapat dari cikgu sebagai penanda aras kami apabila menjalankan tugas sebagai guru nanti. Baiklah cikgu, sampai di sini saja temu bual kita pada kali ini. Kami juga berharap akan dapat bertemu dan berbual lagi dengan cikgu di masa terluar nanti. Ya, boleh. Apa salahnya? Tentukan masa dan tempat sekiranya ada kelapangan, saya sudi untuk berbicara dengan kamu semua. Terima kasih cikgu. Kami minta diri dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Ya, Alhamdulillah.
Terima kasih cikgu.